Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 4N, 4 Anur. Okey, hari ni cikgu nak terangkan bagaimana nak menjawab soalan-soalan di dalam modul, terutamanya unit 1 iaitu berkaitan dengan kemahiran saintifik. Okey, kamu dah belajar sebenarnya pada darjah 1, 2, 3, tapi tahun ni tahun 4 kita lebih sikit lah, kita akan belajar dia. Okey, dan dia makin tinggi dia akan jadi lebih sukar. Okey, jadi untuk soalan muka surat 7 yang ni senang ni, muka surat 5, muka surat 6 ya, muka surat 6 ni senang je. Okey, memerhati dengan mengelas. Okey, yang ni kita mengukur menggunakan nombor. Okey, untuk soalan muka surat ni kamu menjawab dengan menggunakan alatan piawai untuk mengukur. Okey, jadi yang A ni, yang A macam mana kita nak ukur dia? Adakah pembaris meter ataupun pembaris sentimeter? Okey, biasanya kalau untuk benda yang pendek, kecil, kita guna pembaris sentimeter. Okey, jadi kamu ambil, kamu ukurlah sudu ni berapa. Bermula daripada kosong. Bermula daripada kosong. Okey, jadi jawapan dia berapa? Okey, pembaris cikgu ni tak betul ni. Kejap. Sebab dia bermula dari sini. Okey, jadi jawapan dia berapa? Jadi sudu adalah 14. Okey. 14 apa? 14 sentimeter. Okey, kita guna meter. Okey. Kemudian kamu siapkanlah sampai kat sini. Lepas yang ni terangkan cara menggunakan alat yang kamu nyatakan. Okey. Bagaimana kamu menggunakan pembaris tadi? Macam tu lah dia suruh cerita. Okey, kalau pembaris kita guna dia macam mana? Okey, jadi kita ambil pembaris, letakkan di hujung ni kosong, permulaan dengan kosong, dan kita ambil bacaan seterusnya. Okey. Kemudian soalan D, panjang objek-objek di atas boleh ditulis dalam unit-unit yang lain. Okey, nyatakan unit panjang yang lain daripada jawapan kamu di B. Okey, di B kita tadi kita guna sentimeter. Okey, kita guna sentimeter. Jadi apa lagi unit yang boleh kita guna? Okay, contoh dia kita guna milimeter. Milimeter sebab pembaris kita ni ada cm dengan milimeter. Okey, jadi kita pun tulis kat sini milimeter. Okey. Okey, jadi dia sekarang ni dia suruh tukar 14 ni kepada milimeter. Sebab kita guna unit apa di C tadi? C1. Okey, dia suruh tukar. Jadi kalau 14 dia akan jadi berapa? 140 milimeter. Okey, itu jawapan dia. Okey, untuk muka surat 4, muka surat 4 ni adalah pemerhatian. Pemerhatian ni adalah berkaitan dengan apa yang kita perhatikan. Okey, kita perhatikan ni bukan hanya dengan menggunakan mata. Okey, semua deria kita gunakan untuk memerhati. Okey. Tapi dalam soalan ni dia dah bagi pemerhatian apa, cuma dia nak inferen.
Inferen. Inferen ni apa? Inferen ni adalah sebab. Sebab. Yang paling mudah sebab. Tapi dalam sains kita akan guna inferen. Okey, dia bagi pemerhatian dia, pokok bunga layu selepas 3 hari diletakkan di luar rumah. Okey, kita nampak pokok ni. Kita nampak pokok ni layu selepas 3 hari. Okey, inferen dia sebab. Sebab kenapa pokok tu layu selepas 3 hari? Okey. Jadi apa jawapan dia? Ada beberapa dalam sains ni, kalau inferen kita boleh guna beberapa jawapan. Tapi hendaklah logik lah. Ya, logik. Okey, jadi jawapan dia, antara jawapan dia yang cikgu ada, yang paling mudah adalah kekurangan air. Okey, ada lagi jawapan lain. Contohnya diserang penyakit. Apa lagi? Baja tidak mencukupi. Okey, itu antara jawapan lah. Sebab dalam inferen ni dia banyak jawapan. Mana logik cikgu boleh terima. Okey, yang lain tu kamu buat. Okey, soalan yang ni pula. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Dia bagi contoh. Dia bagi ikan di dalam 2 bekas. Bekas P dengan bekas Q. Okey. Bekas P diletak air yang telah dididih. Kemudian diletak pula minyak. Yang bekas Q dia letak air biasa. Kemudian dia letaknya rumpai air. Kemudian dia suruh ramalkan. Kamu kena ramalkan berdasarkan apa yang kamu lihat ni. Ya? Ramalkan apa yang berlaku kepada ikan di atas selepas sehari. Apa kamu rasa selepas sehari? Apa kamu rasa? Okey, ikan P. Kamu tak payahlah tulis jawapan panjang lebar macam bahasa Melayu. Contoh dia macam bahasa Melaju. Siapa nama awak? Nama saya ialah Ali. Okey, dia tak perlu macam tu. Dalam sains, pada tanya siapa nama awak, kamu jawab Ali. Okey. Okey, jadi dalam soalan ni kamu tengok. Ramalkan apa yang berlaku kepada ikan di atas selepas sehari. Jawapan dia, contoh jawapan dia lah. Ikan di dalam, ataupun ikan P, ataupun ikan di dalam bekas P mati. Okey. Manakala ikan Q hidup. Okey. Kemudian dah kamu jawab macam tu, kita kena bagi inferen. Ini kata kunci ni, inferen ni, sebab. Okey. Kenapa ikan P kita cakap mati? Ni minyak ni apa fungsi dia? Untuk menghalang oksigen. Jadi kita akan cakap lah, ikan P mati kat sini ikan P tidak mendapat oksigen yang mencukupi. Okey. Okey, kemudian Q, kenapa dia hidup? Dia berkaitan dengan oksigen juga. Okey. Okey, soalan C berikut adalah maklumat tentang penyiasatan Q. Selepas 3 hari, ikan dalam bekas itu didapati hampir mati. Rumpai air juga didapati berkurangan. Selepas 3 hari, bekas Q. Dia suruh tengok bekas Q. Ikan dalam bekas itu didapati hampir mati. Padahal peringkat awal tadi dia hidup. Yang P ni mati. Tapi lepas 3 hari, dia pun hampir mati. Rumpai air juga didapati berkurangan. Cadangkan satu cara yang perlu dilakukan supaya ikan itu terus hidup. Kita nak suruh ikan dalam bekas Q ni terus hidup. Kita buat apa?
Macam mana? Yang pertama tadi, dia kurang oksigen. Itu disebabkan hampir mati. Yang ni, yang Q ni. Jadi apa perlu kita buat? Antara jawapan dia yang cikgu boleh bagi pada kamu tu adalah tambah jumlah rumpai air. Sebab rumpai air ni akan membekalkan oksigen kat dia. Okey, lagi apa lagi cara selain daripada jawapan cikgu? Okey, kamu tulislah dekat sini. Okey, 6. 6 ni susah sikit. Okey. Rejah di bawah menunjukkan hasil penyiasatan tentang kadar penyerapan air melalui 3 jenis tanah. Okey, 100 mm air dicurah menerusi setiap jenis tanah dan jumlah air yang terkumpul di dalam bikar diperhatikan selepas 5 minit. Okey, ada 3 bekas dan menggunakan 3 jenis tanah. Okey. Okey, dalam soalan ni kata kunci dia adalah 2 maklumat. Okey, 2 maklumat ni adalah berkaitan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey, berkaitan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni pula ada 3. Seperti dalam video yang cikgu tunjuk tu. Pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Yang keempat, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dimalarkan. Okey, dimanipulasi dulu. Dimanipulasi ni adalah pemboleh ubah yang digunakan dalam eksperimen ni yang tidak sama. Apa yang tidak sama? Sepanjang eksperimen dilakukan, tak sama. Okey, jadi yang tidak sama kat sini adalah, kita tengok bekas sama. Okey, yang ini. Iaitu jenis tanah. Okey. Kemudian cikgu singkat kepada pemboleh ubah dimanipulasi ni adalah PM. Okey. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni singkatan dia PB. Okey. PB. Okey. Pemboleh ubah bergerak balas ni adalah dalam eksperimen tu dia nak tengok apa? Dengan kata lain, senang cerita, hasil eksperimen. Apa hasil eksperimen dia nak tengok? Berkaitan dengan apa hasil eksperimen dia? Okey, kat dalam ni dia berkaitan dengan ni, air yang ada kat sini. Okey. Jadi apa jawapan dia tu? Jawapannya adalah dia berkaitan dengan air. Takkan kamu nak tulis air saja. Dia mesti ada perimeter. Perimeter dia adalah jumlah air yang terkumpul. Okey, jumlah air yang terkumpul. Jadi ini adalah PB. PB singkatan kepada pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi dua maklumat ni adalah berdasarkan pemboleh ubah 3 ni. Tapi biasanya cikgu akan guna PM, pemboleh ubah bergerak, pemboleh ubah dimanipulasi, dengan PB, pemboleh ubah bergerak balas. Sebab nanti kita PM dengan PB ni akan digunakan dalam soalan-soalan lain. Okay, jadi yang pertama cikgu ambil dimanipulasi, pemboleh ubah dimanipulasi, jawapan dia jenis tanah. Kemudian jawapan bagi pemboleh ubah bergerak balas PB, jumlah air yang terkumpul. Okey.
Okey, jumlah air yang terkumpul. Jadi sekarang ni soalan seterusnya, rekodkan kamu tulislah semula jenis tanah apa, kemudian berapa jumlah air terkumpul. Kemudian kamu pindahkan kepada gerah palang. Okey, gerah palang ni gerah macam ni. Kamu buat elok-elok guna pembaris. Okey, kat sini, kat sini. Buat nak panah. Okey, biasanya dekat belah sini kita kena tulis jawapan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasi tulis kat sini. Apa tadi pemboleh ubah dimanipulasi? Jenis tanah. Jenis tanah. Yang ni kita kena tulis jawapan PB, pemboleh ubah bergerak balas. Apa tadi? Jumlah air. Tulis semua jumlah. Tulis per habis. Jumlah air semualah. Okey, jumlah air yang terkumpul. Okey, dalam apa? Unit apa? Mililiter. Okey, nanti kamu buatlah. Dia punya gerah dia macam ni. Ini contoh lah, cikgu tak tu pun. Okey, tanah apa? Jenis tanah liat. Tanah liat. Tanah pasir. Ini contoh je. Tanah kebun. Okey. Kamu pun buat kat sini. Unit dia 10, kamu buat 10-10 senang. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey. Jadi tengok yang tanah liat berapa tadi? 20. Jadi okey, jadi kat sini. Okey. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Soalan 7. Okey, soalan 7. Kamu tengok. Sebiji belon separah kembung diletakkan di permukaan air suam. Didapati belon itu mengembung lebih besar selepas seminit. Apakah parameter yang berubah mengikut masa di dalam situasi di atas? Okey, parameter yang berubah. Parameter yang berubah ni apa? Dia berkaitan dengan pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Cikgu tulis PM. Singkatan dia pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi apa yang berubah kat dalam ni? Okey, apa yang berubah kat dalam ni? Saiz belon. Okey. Okey, kemudian perihalkan hubungan antara parameter yang kamu nyatakan di atas dengan masa. Okey, bila hubungan ni jawapan dia berkaitan dengan pola. Okey, dia akan guna perkataan bertambah atau berkurang atau sama. Okey. Jadi kita akan tulis jawapan dia bermula dengan yang ni memang kena hafal ni. Semakin. Okey. Semakin bertambah. Okey. PM dia kat sini apa? Oh, maaf. Yang ni PB ni bukan PM. PB. Okey. Semakin bertambah apa? Selepas seminit. Seminit ni berkaitan dengan PM. Semakin bertambah masa
Okey, semakin bertambah masa, semakin bertambah, kan, bertambah saiz balon. Okey, ni balon tadi PB, bertambah saiz balon. Okey, itu cara dia. Yang ni memang kena ingat lah ni. Semakin bertambah ni kena tengok dalam eksperimen tu, bertambah ke berkurang. Kalau bertambah, dia ada juga bertambah berkurang, ya. Okey, nyatakan seterusnya, nyatakan parameter yang berubah mengikut masa dalam situasi di atas. Parameter yang berubah kat dalam ni adalah berkaitan dengan, kamu tengok kat sini, daun dia. Jadi daun ni besar, daun ni dah makin kecil. Jadi kita panggil dia saiz. Saiz daun. Okey, saiz daun. Okey, yang ni pun sama. Bila ada hubungan, jawapan dia mestilah semakin. Mesti dimulakan dengan semakin. Tapi boleh juga tak nak guna semakin ni, ya. Semakin, kalau tak nak guna semakin, dia akan jadi macam yang ni. Kita buang semakin pun boleh. Bertambah masa, bertambah saiz balon pun boleh macam tu. Okay, jadinya semakin bertambah, sebab dia jam ni, masa lah. Semakin bertambah masa, semakin tambah masa selepas 1 jam. Bertambah ke berkurang saiz daun? Semakin berkurang saiz daun. Okey. Okey, soalan seterusnya. Soalan 8. Soalan 8. Rajah berikut menunjukkan sebuah carta palang berkaitan dengan bilangan daun sepohon anak pokok yang diperhatikan selama 4 minggu. Okey, yang dalam sebelum ni cikgu cerita, kalau belah sini ni apa? Belah sini adalah PM, pemboleh ubah. Singkatan, pemboleh ubah dimanipulasi. Yang ni PB, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kalau dalam chart apa tu, dalam mana tadi, dalam bentuk graf ni senang sikit kita nak cari PM dengan PB dia, ya. Sebab PM dah ada kat sini. Ni lumat-lumat ni berkaitan dengan pemboleh ubah. Okey, senang cerita kamu ambil jawapan bagi PM, jawapan bagi PB, tapi nak kena pandai cari. Okey, tapi dalam ni senang je, ya. Dalam ni senang je. Masa. Okey, PB dia bilangan tahun. Okey, boleh? Yang tu senang je. Lepas tu kamu tulislah yang ni, jawapan dia minggu pertama berapa bilangan daun, tengok pada graf tu. Okey, seterusnya. Okey, dia rasa tu saja. Okay, yang lain tu kemudian lah. Nanti cikgu akan terangkan yang lain tu. Okey, sekian. Terima kasih.